Okey, hari ini kita nak sambung dengan latihan menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan untuk milikan tunggal. Jadi cikgu ambil soalan SPM 2019, soalan nombor 3 iaitu perniagaan Zara Enterprise. Okey, pertama sekali bila nak menjawab soalan milikan tunggal ni, kita kena sediakan tapak dia dululah supaya senang kita nak buat soalan dia nanti. Okey, tapak dia untuk akaun perdagangan dan untung rugi ni ada 4 komponen. Okey, komponen jualan, kos jualan, hasil dan belanja. Okey, macam biasa yang cikgu dah selalu ajar, untuk jualan dan kos jualan ini kita selangkan 5. Untuk kos jualan selangkan 10 ataupun 12. Okey, kemudian hasil selangkan 5, kemudian belanja. Untuk satu akaun ni kita buat dua muka surat lah, 2 helai. Okey, 2 helai ni untuk akaun perdagangan dan untung rugi. Kemudian kita buat pula tapak untuk penyata kedudukan kewangan. Okey, tulis tajuk dia dulu. Okey, Zara Enterprise, penyata kedudukan kewangan pada 30 September 2019. Okey, untuk penyata kedudukan kewangan kita ada 5 komponen utama. Okey, dimulakan dengan aset bukan semasa. Okey, selangkan 5. Tak ada aset semasa. Okey, kita selangkan 10 lebih kurang. Okey, kita ada komponen liability semasa. Kemudian equity pemilik, dan terakhir sekali kalau ada liability bukan semasa. Okey, 4 komponen untuk akaun perdagangan dan untung rugi dan 5 komponen untuk penyata kedudukan kewangan. Okey, sediakan tapak ni dahulu, baru senang kita nak menjawab soalan. Okey, seterusnya kita nak mengasingkan butiran yang ada dalam soalan ini mengikut kepada klasifikasi akaun. Ini adalah step yang kedua. Okey, kita mulakan dengan pinjaman bank 6% matang pada 2019. Ini adalah liability semasa. Kenapa liability semasa? Sebab dia kata akan matang pada 2019. Ini adalah hutang jangka pendek. Okey, peruntukan hutang ragu kita letak dalam aset semasa dulu sebab nanti dia nak tolak daripada akaun belum terima. Bank. Okey, bank ni bank biasanya adalah aset semasa, tetapi kita tengok juga baki di sebelah mana. Okey, kalau dia baki di sebelah kredit, maka dia akan jadi liability semasa. Okey, angkutan masuk ini adalah kos jualan. Angkutan keluar ini adalah belanja. Okey, untuk memudahkan kamu nak menentukan sama ada dia akan masuk dalam AUR ataupun PKK. So, mana yang item yang akan masuk dalam PKK letak di sebelah kanan. Mana item yang akan masuk dalam AUR kamu letakkan di sebelah kiri. Okey, tunai adalah aset semasa. Ambilan ini equity pemilik. Modal adalah equity pemilik. Okey, belanja belanja. Insurans, belanja. Inventory barang niaga, ini adalah kos jualan. Ini inventory awal.
Okey, faedah atas pinjaman belanja, lain-lain akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar liability semasa, akaun belum terima adalah aset semasa. Cetakan dan alat tulis. Okey, cetakan dan alat tulis ini adalah belanja. Hartanah, loji dan mesin ini adalah aset bukan semasa. Belian akan masuk dalam kos jualan. Belanja membaiki dalam belanja. Pulangan. Okey, pulangan ni tengok jugalah. Bakinya ada dua kan. Satu di sebelah debit dan satu di sebelah kredit. So, macam mana kita nak tentukan pulangan ini adalah berdasarkan kepada jualan dan belian. Okey, kalau belian di sebelah debit, maka yang bertentangan dengan ini adalah pulangan belian. Okey, jualan di sebelah kredit, maka yang secara terbaliknya ini, kontranya ini adalah pulangan jualan. Okey, jelas Okey. Pulangan jualan dia akan masuk bawah jualan, gaji bawah belanja, akaun belum bayar liability semasa, akaun belum terima aset semasa. Okey, pengangkutan masuk dalam belanja. Okey, so bila dah selesai mengasingkan butiran ini mengikut kepada komponen-komponennya yang akan masuk dalam AUR dan PKK, barulah kita akan buat maklumat tambahan. Okey. Okey, seterusnya bila kita dah asingkan butiran mengikut klasifikasi akaun dia, kita masukkan ke dalam tapak yang kita dah sediakan. Okey, pinjaman bank 6% matang 2019 itu adalah liability semasa. Peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu dekat aset semasa. Okey, untuk aset semasa ni kena ingat mula-mula dia akan mula dengan inventory akhir. Kemudian biasanya dia ada tunai dan juga bank. Tapi kali ni sebab bank adalah liability semasa, jadi kita terus tulis akaun belum terima. Okey. Selepas akaun belum terima ni lah baru kita boleh tulis peruntukan, tolak dengan peruntukan hutang ragu. Okey, ini benar-benar item-item yang dah tetap lah ni. Jadi awak kena ingat lah. Angkutan masuk dekat kos jualan. Okey, angkutan masuk. Okey, angkutan masuk ni dia di bawah belian. Jadi, untuk kos jualan pun sama. Item dah tetap. Pertama, dia ada inventory. Inventory awal. Yang kedua, dia ada belian. Tolak dengan pulangan belian. Okey, tinggalkan satu ruangan kosong untuk jawapan dia nanti. Kemudian barulah tambah dengan angkutan masuk. Okey, selain daripada tu, untuk kos jualan, kita boleh tulis siap-siap. Atas hasil ini adalah untung kasar. Okey, atas untung kasar adalah kos jualan. Ini dua item yang kita dah boleh tulis siap-siap. Atas kos jualan adalah inventory akhir. Okey, biasanya di bawah belian ni akan ada tambah lagi beberapa item jika ada dalam soalan. Okey, Audi, angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian dan juga duty import. Okey, kalau ada, kalau tak ada tinggalkan ruang kosong lah, tak ada masalah. Biarkan dia kosong, tak perlu nak naik-naikkan item yang lain
Okey, seterusnya tunai kita dah masukkan. Lepas tu ambilan. Okey, ambilan ini dalam ekuiti pemilik. Dalam ekuiti pemilik pun sama. Kita akan ada 3 item sahaja, iaitu modal awal tambah dengan untung bersih. Itu jika kita dapat untung. Kalau kita dapat rugi, kita akan tolak dengan rugi bersih. Tinggalkan satu ruangan kosong untuk jawapan modal tadi. Kemudian barulah tolakkan dengan ambilan. Okey, untuk step yang ini, masukkan nama butiran sahaja dulu. Tak perlu masukkan jumlah yang diberikan. Sebab kita akan nanti akan ambil kira pengiraan tambahan ni, baru kita akan masukkan semua amount dia. Belanja Okey, insurans pun belanja. Okey, ini insurans belanja lah. Kalau insurans atas belian tadi, dia akan tulis insurans atas belian. Baru kita akan masukkan dekat bawah kos jualan. Kalau tak ada, dia adalah belanja. Inventory barang niaga 1 Oktober, ini adalah inventory awal. Kita dah masukkan. Faedah atas pinjaman, ni belanja. Kemudian lain-lain akaun belum bayar. Okey, kita masukkan kat sini. Lain-lain akaun belum terima. Kita tulis sini. Ni tinggalkan satu ruang kosong untuk jawapan. Cetakan dan alat tulis belanja. Hartanah, loji dan mesin, ini adalah aset bukan semasa. Belian, okey, belian kita dah masukkan tadi. Belanja membaiki, belanja. Kemudian pulangan, okey, pulangan kita dah tulis, masukkan pulangan belian. Atas kita masukkan pulangan jualan. Okey, boleh teruskan tulis jualan bersih. Okey, lepas tu jualan dah masuk, gaji. Okey, gaji masuk dekat sini. Akaun belum bayar, kita okey, akaun belum bayar kita masuk sini. Oh, tadi ada bank liability semasa, kita tulis bawah ni. Pengangkutan, belanja pengangkutan. Okey, siap untuk tapak dan juga semua item yang perlu ada dalam jawapan ni. Selepas dah siap ni, barulah kita akan buat maklumat tambahan dan pengiraan-pengiraan lain. Okey, seterusnya kita nak buat maklumat tambahan, dan setiap maklumat tambahan yang diberikan, kita perlu buat pengiraan ke dalam kedua-dua penyata yang kita dah sediakan. Penyata kedudukan kewangan dan juga AUR, PKK dan AUR. Okey, so yang pertama, inventory barang. Inventory pada 30 September 2019. Itu adalah inventory akhir. Diberikan dua, barang niaga dan juga alat tulis. Jadi kita masukkan inventory barang niaga dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, kita buat inventory barang niaga 18150, dan setiap aset semasa ni pengiraan semua di dalam lorong yang kedua. Kemudian kita ada inventory alat tulis 2490. Okey, itu untuk PKK.
Dan untuk AUR, kita pergi kepada inventory akhir. Kita dah buat kan sebelum ni, inventory akhir. Okey, di lorong yang kedua juga 18150. Untuk inventory akhir alat tulis, kita akan buat pelarasan di cetakan dan alat tulis. Okey, yang asal diberikan ialah 13470, kita tolak dengan 2490. 13470 tolak 2490, 10,980. Okey. Seterusnya, kita nak pergi maklumat tambahan yang kedua, iaitu faedah atas pinjaman bank telah dibayar sehingga 31 Ogos 2019. Okey. Kita tengok dekat AUR dahulu. Okey, dekat AUR, dia kata faedah atas pinjaman $6 darab dengan 42,000. Okey, mana nak dapat 6% dan 42,000 ni? Dalam soalan dia dah bagi. Pinjaman bank 6%, ini adalah dia punya peratus faedah atas pinjaman. Jumlahnya adalah 42,000. Okey, kita kira. Ini kita boleh kira terus dalam AUR sebab ini adalah jumlah sebenar untuk tempoh setahun. Okey, 6% darab dengan 42,000. Okey, kamu akan dapat 2520. Okey, untuk belanja pun di lorong yang kedua, 2520. Okey, bila kamu dapat 2520, bandingkan dengan yang diberikan dalam imbangan duga. Okey, kita tengok imbangan duga, faedah atas pinjaman dia ada bagi 2310. Okey, 2310. Ini yang sebenar, ini yang telah dibayar. Sepatutnya kita bayar 2,520, tetapi yang kita baru bayar ialah 2,310. Bermakna dia ada faedah atas pinjaman belum bayar. Okey, bila belum bayar, ini akan masuk bawah liability. Yang ini akan masuk dalam AUR. Okey. Ini masuk akaun untung rugi sebab ini adalah jumlah sebenar. Faedah atas pinjaman yang belum bayar, dia akan masuk liability dekat PKK. Okey, berapa yang kita nak masukkan? Okey, kita pergi ke PKK, kita buat butiran faedah atas pinjaman belum bayar dalam kurungan 2,520 tolak dengan 2,310. Jadi jumlahnya adalah 210 yang belum dibayar tadi, masukkan di lorong yang pertama sebab liability semasa kita memang kira di lorong yang pertama. Okey. Maklumat tambahan seterusnya ialah insurans yang dibayar adalah termasuk insurans atas bangunan untuk 12 bulan sehingga 31 Disember sebanyak 660. Okey. Ini untuk maklumat tambahan yang ketiga. Insurans. Bila dikata termasuk insurans untuk tempoh sehingga 31 Disember, bermaknanya ada insurans prabayar. Okey, berapa banyak insurans prabayar? Kita tengok, kita punya tempoh kewangan adalah sehingga 30 hari bulan 9. Okey, tempoh perakanan kita sehingga 30 hari bulan 9. Tetapi insurans yang kita dah bayar sehingga 31 hari bulan 12. Bermakna ada berapa bulan kat sini yang terlebih bayar? 10, 11, 12. 3 bulan daripada 12 bulan yang dia bayar tadi. Jadi, yang prabayar, insurans yang prabayar tadi 3/12 darab dengan 660. Prabayar ini adalah yang kita dah terlebih bayar. Ini adalah aset kita untuk akan datang. So, aset dia akan masuk dalam
PKK. So, pergi dekat PKK, tak ada lagi item tu, kita tambah insurans prabayar 3/12 darab dengan 660. Okey. 3/12 darab 660. Kita akan dapat 165. Kita masukkan kat sini 165. Kemudian kita pergi dekat akaun perdagangan, untung rugi, kita pergi dekat insurans. Okey, tengok dekat imbangan duga, insurans yang diberikan adalah 1930. Okey, insurans dalam imbangan duga dia bagi 1930. Bila prabayar ni kita dah terlebih bayar, so kita kena tolak 165. Ambil butiran ni, masukkan dalam AUR. Insurans 1930 tolak 165. Okey. 1930 tolak 165. 1765. Masukkan dekat sini. 1765. Okey. Maklumat seterusnya. Okey. Jualan termasuk 3,480 diterima untuk kerja-kerja yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2019. Okey, bermakna ini adalah jualan yang telah diperoleh lebih ke hadapan. Okey, jadinya kita kena tolak lah. Tengok kat sini jualan berapa. Okey, 198,500. Okey. Ambil akaun perdagangan. Jualan 198,500. Kita tolak dengan yang jualan dia dah peroleh pada Oktober. 3,480. Okey. Tolakkan. 198,500 tolak dengan 3,480. 195. Okey, yang ini kita letak kat sini. 195,020. Okey. Okey, untuk jualan tadi, bila kita ada dapat jualan yang hasil yang belum terperoleh, maksudnya kita dah terima dulu duit tu tapi jualan tu adalah untuk akan datang. So, untuk penyata kedudukan kewangan, okey, mula-mula tadi kita dah tolak daripada jualan, tu. So, 3,480 ni adalah hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh tu liabilities masalah, kita pegang duit orang dulu kan. So, kita letak kat sini jualan belum terperoleh. Okey, 3 apa tadi? 3,480. 3,480. Okey. Kemudian susut nilai dikenakan ke atas hartanah, loji dan mesin menggunakan kaedah penilaian semula. Pada 30 September 2019, hartanah, loji dan mesin dinilai pada 230,300. Okey, jadi kita kira dulu untuk belanja susut nilai. Okey, kita pergi dekat belanja susut nilai hartanah, loji dan mesin. Okey, berapa susut nilai dia? Kita tengok. Nilai dia pada 1 Oktober ialah 238. 238,650. Okey, tolak dengan penilaian semula dia 300. Okey, kita akan dapat belanja susut nilai
238,650 tolak dengan 230,300. 8350. Okey, jelas Okey, kemudian yang akan masuk dalam penyata kedudukan kewangan kita pergi hartanah, loji dan mesin, terus kita ambil nilai yang dinilaikan semula tadi 230,300. Okey, jelas Maklumat seterusnya, pada 1 Disember 2018 menerima tunai 1,650 daripada seorang penghutang yang hutangnya telah menjadi lapuk pada 30 September 2018. Okey, ini maksudnya adalah hutang lapuk terpulih. Okey, jadi hasil lah kita dapat semula duit kita Okey. Hutang lapuk terpulih sebanyak 1,600. Okey, kita tulis kat tepi ni 1,650. Kemudian kita terima tunai. So dekat tunai ni kita kena buat pelarasan lah. Tunai asalnya 250 akan tambah dengan 1,650. 250 tambah 1,650, 1,900. Okey, 1,900. Okey. Maklumat tambahan seterusnya ialah peruntukan hutang ragu dikekalkan pada 2% atas akaun belum terima. Okey, akaun belum terima. So, peruntukan hutang ragu ni kita akan kira dulu dalam penyata kedudukan kewangan untuk mudah pengiraan seterusnya. So, kita tengok akaun belum terima. Akaun belum terima ialah 34,200. Akaun belum terima 34,200. Jadi peruntukan hutang ragu tu ialah 2%. So kita kira 2% daripada 34,200. Okey. RM684. Kita akan tolak kat sini 684. So 34,200 tolak 684. Kita dapat jawapan, kita pindahkan ke lorong 2, 33,516. Okey. Untuk pengiraan peruntukan hutang ragu dalam akaun perdagangan, kita kena buat perbandingan dengan peruntukan hutang ragu yang diberikan dalam imbangan duga pada tempoh perakaunan yang lepas. Okey, kita kira peruntukan hutang ragu untuk tahun 2019 tadi ialah 684. Bandingkan dengan dalam imbangan duga yang diberikan ialah 504. So bila kita buat perbandingan, kita nak tengok sama ada dia semakin meningkat ataupun menurun daripada tahun lepas kepada tahun semasa. Jadi dia meningkat. Bila dia meningkat, ini akan jadi belanja peruntukan hutang ragu. So kita akan masuk bawah belanja dalam AUR. So kita tulis kat sini. Peruntukan hutang ragu. Okey, berapa peruntukannya? 684 tolak dengan 504. 684 tolak 504.
180. Okey. Jelas Maklumat tambahan yang terakhir adalah satu memo yang diberikan oleh pemilik kepada perniagaan. Dia kata perkaranya, sepanjang tahun perakaunan, saya telah menggunakan wang peribadi saya untuk perkara berikut. Tambang teksi RM2,890 dan juga sewa RM15,000. Okey, kita tengok dalam akaun perdagangan. Tambang teksi adalah pengangkutan. So, pengangkutan asalnya dia ada 6,400, maknanya kita akan tambah dekat pengangkutan 6,420 tambah dengan tambang teksi tadi dia kata 2,890. Okey, jumlahnya akan jadi 9,310. Ini dia menggunakan wang peribadi, maksudnya dia membawa masuk modal tambahan lah ya ke dalam perniagaan. Kemudian dia bayar juga untuk sewa. Okey, kita tengok dekat item yang dibagi dalam imbangan 2 ni tak ada sewa kan. So kita kena wujudkan satu belanja yang barulah. Akaun sewa RM15,000. So ini adalah maklumat modal tambahan. Jadi kita kena tambah dekat modal tambahan. Okey, so kita tolak dulu ambilan ni, padam dulu. So modal tambahan tadi 2,890 tambah dengan 15,000. RM17,890. Okey, habis untuk maklumat tambahan. Okey, bila dah habis semua maklumat tambahan, so sekarang masa untuk kamu masukkan setiap butiran amount dalam imbangan duga ini ke dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, tidak mengambil kira yang kita dah buat pelarasan tadilah. Okey, contohnya pinjaman bank. So kita tengok dekat pinjaman bank kita belum masukkan. Okey, ambil 42,000, kita letak kat sini. Liability 42,000. Okey, peruntukan hutang ragu tadi kita dah buat kan. So tak perlu. Bank okey, bank 9,910. Okey, masukkan setiap jumlah ini ke dalam imbangan duga yang tanpa pelarasan tadi dan boleh selesaikan sehingga habislah. Okey, so ini tugasan untuk pelajar saya. Selesaikan soalan ini sehingga jawapan terakhir.